Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama-sama berada pada malam ini, berada dalam majlis ilmu. Kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat dan juga meneliti satu karya ulama yang tidak asing lagi, iaitu karya bagi Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang mana kitab yang kita akan bacakan ini ialah berkaitan dengan akidah yang dinamai dengan Qawaidul Aqaid. Sebahagian daripada ini ialah daripada diambil daripada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini bahagian akidah yang mana kitab yang kita akan mula bacakan ini menjadi antara kitab yang permulaan bagi pihak ataupun seseorang yang ingin mengetahui apakah perkara-perkara yang wajib diimani oleh seorang Muslim, seorang mukmin berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita terangkan pada bulan sebelum ini, pentingnya kita, terutamanya yang berada di akhir zaman ini, untuk kita tahu paling kurang asas akidah dan kita dapat kenal antara akidah benar dan akidah yang sesat, antara makrifah yang betul dengan makrifah yang tak betul. Maka menjadi kewajipanlah atas setiap seorang mukallaf, dia kena tahu perkara-perkara ini. Zaman dulu mungkin cabarannya tidak sebegini hebat. Zaman dulu tidak begitu meluas sebaran-sebaran ajaran-ajaran ni. Ada pun terpecih, ceruk-ceruk dalam kampung, ngaji pula tengah-tengah malam. Tidak mengajar tempat-tempat ramai. Jadi penyebaran tu mungkin kurang. Tapi zaman sekarang, apabila teknologi dah berkembang, masing-masing di segenap pelosok dunia boleh akses video-video ajaran-ajaran tersebut. Maka kita kena ada rasa bimbang lah. Adakah apa perkara yang kita dengar tu betul atau salah? Betul ataupun salah? Dan kita di Malaysia hari ini tidak lekang pada isu-isu panah. Jadi sebagaimana saya maklumkan kepada saudara Cik Wafi kita, maknanya kalau ada soalan tu pun molek juga.
Sediakan dulu. Maknanya sebelum kita mulakan kelas, ada dah soalan atas meja saya, kita akan boleh setuh dan bincangkan apa yang dipersoalkan itu. Kalau saya mampu jawab, kita akan jawab lah. Kalau tak, kita minta orang lain jawab. Gitu je lah. Jadi kalau ada sekarang pun tak ada masalah, boleh tulis ke. Kalau minggu depan kita ada pula kan. Kalau ada siapkan dulu pun boleh juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Sikit saja kita akan sebut berkaitan dengan Imam Al-Ghazali ini, yang mana tidak asing lagi dalam masyarakat kita nama Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali, Abu Hamid gelaran kunyah dia. Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad nama dia, nama ayah dia, nama tauqi dia Muhammad belaka. Al-Ghazali, Al-Ghazali At-Tusi, asal daripada Tus. Tus negeri yang mana kita tengok berada di Asia sekarang ni. Di mana ni Tus? Apa nama ni, kalau kita tengok dia tepat sekarang ni Tus. Zaman dulu dia panggil Asia Tengah lah. At-Tusi. Dia kalau kita tengok sini apa nama ni, di Iran. Di Iran. Maka asalnya di situ. Beliau Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dikenali sebagai seorang yang mujaddid bagi umat ini. Sebab itu dipanggil Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Nak dapat gelaran Hujjatul Islam ni, yang mana kita lihat karya dia bukan dalam ilmu kesufian saja. Kita makruf karya yang terkenal dia ialah Ihya Ulumuddin. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama kalam, ulama akidah. Dan beliau juga terkenal dan menjadi rujukan dalam bidang usul fiqh. Usul fiqh ni ialah metod atau cara nak memahami nas dan mengeluarkan hukum. Jadi benda-benda besar lah beliau ni. Dan sebagaimana kita tahu, beliau dia dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. 450 Hijrah. Dan wafat pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Beliau guru yang menjadi antara guru terkenal lah. Beliau mengaji dengan banyak guru. Kita antara guru yang paling terkesan oleh Imam Ghazali ialah Imam Al-Juwaini. Kita panggil sebagai Imamul Haramain. Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imam Haramain ni ialah pengarang kitab Waraqat tu. Kitab usul fiqh nama Al-Waraqat. Imam Juwaini digelar sebagai Imamul Haramain kerana dia ini alim dan dia ini duduk di Haramain Hijaz, di sekitar, makna antara berpindah antara Hijaz, antara Mekah dan Madinah, dijadikan rujukan di Mekah dan Madinah dalam berfatwa. Guru kepada Imam Ghazali, Imam Haramain. Dan dia terkenal dengan memang kebijakannya sehingga diambil oleh Nizamul Muluk, seorang raja pada zaman itu, untuk menjadi, kita panggil sebagai rektor bagi madrasah nizamiyah. Dia kalau makna madrasah nizamiyah ni kira macam standard universiti lah. Standard universiti. Apabila zaman tersebut berlaku unsur-unsur ajaran batiniyah, ajaran-ajaran sesat ni ada meresap, dah berkembang dah pada zaman itu, maka raja melihat perlunya kepada, dan di sana ada pahaman yang mana pahaman yang ekstrim ada dan pahaman yang bersifat zahiriyah, yang faham nas secara zahir pun ada. Golongan-golongan yang mengatakan Allah Ta'ala ni berjisim, Allah Ta'ala ni
ada penyerupaan dengan manusia dan seumpamanya, maka pihak pemerintah melihat perlunya ada seorang tokoh untuk menjadi tonggak supaya dapat membetulkan balik ilmu-ilmu ni supaya berada di atas garis panduan dan perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Maka bila ditanya dan dibuat mesyuarat, mereka bercadang dan mengisyaratkan kepada seorang alim besar ni, iaitu Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kerana pemikiran dia tidak ekstrim. Pemikiran dia tidak pula kita panggil irja'. Irja' ni maknanya tak kisah langsung. Dia bawa pemikiran ahli sunnah di tengah-tengah, bainal ifrat wa tafrid, antara pelampau dan juga kecuaian. Melampau ni makna nebeng. Jadi nebeng ni makna lebihat. Yang pihak satu lagi tak cara langsung. Jadi jalan tengah tu yang betul, bukan melampau, bukan tak ambil cara langsung, ataupun dipanggil sebagai tafrid, cuai pun dengan meninggalkan benda-benda yang wajib pun tidak, melampau dengan melebih daripada hak pun tidak. Jadi Imam Ghazali ni diletak sebagai seorang yang menjadi, kita kata, ketua, rektor bagi Nizamiyah, satu institusi pengajian. Kalau taraf kita sekarang ni macam universiti lah. Zaman itu yang mana di situ, yang mengaji di situ ialah dikeluarkan para alim ulama. Bukan makna pengajian biasa-biasa ni, bukan pengajian untuk umum ni. Mengeluarkan para alim ulama. Dia itu menjadi ketua, menjadi rektor, menjadi, kita kata, yang memegang kepada pengajar-pengajar dan juga mengetuai institusi tersebut. Okay. Jadi berkaitan dengan riwayat hidup, ni pun saya nak terang banyak-banyak pun memang kalau ikutnya tak habislah. Sehingga kalau zaman sekarang ni orang buat satu simposium, buat satu seminar benar cerita pasal Imam Ghazali, jasa dia dari segi aspek ilmu fiqh dia. Ilmu fiqh kita di mazhab Syafi'i. Dan sebenarnya pandangan-pandangan yang diambil, yang menjadi muktamad itu ada susur jalurnya daripada jasa Imam Ghazali. Apabila Imam Ghazali ni meringkaskan karangan Tok Guru dia Imam Haramain, dia himpunkan kalam-kalam ulama-ulama mazhab Syafi'i, ashabul Syafi'i, dalam kitab fiqh yang tebal berpuluh-puluh jilid, namanya Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhhab. Diringkaskan oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wasit, Al-Basit. Al-Basit ni tebal juga, berjilid-jilid. Diringkaskan lagi menjadi Al-Wasit, separuh ataupun sebahagian daripada diringkas pula. Diringkaskan lagi menjadi Al-Wajiz. Wajiz ni makna yang diringkas. Wajiz pun dah hampir dekat 10 jilid. Daripada Al-Wajiz inilah ulama-ulama meringkaskan menjadi Al-Khulasah, diambil oleh Imam Rafi'i menjadi Fathul Aziz. Itu lahirnya kitab umpama Rawdah dan juga Majmu' Muharrar, kemudian kitab Rawdah Imam Nawawi, dan kitab Muharrar seterusnya Minhaj Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi secara ringkasnya memang tidak dipertikailah bila sebut Imam Ghazali ni, orang tabik tangan belaka lah. Makna kalau orang kata sesat kok, tak ada lah siapa. Tak. Makna kalau orang tu berani menyesatkan dalam perkara-perkara melibatkan i'tikad, dia kata sesat, dengan makna orang ni kita panggil tak pandai, tak ukur baju di badan sendiri lah. Macam mana boleh menyesatkan seorang yang menjadi tonggak ataupun menjadi sandaran ilmu? Dalam tasawuf pun memang kita tasawuf di tanah Melayu ini bertasawuf dengan tasawuf Imam Al-Ghazali. Itu tasawuf yang mana berpaksikan kepada Quran dan Sunnah, berpaksikan kepada pembersihan jiwa. Kita tasawuf dia banyak. Ihya Ulumuddin, lepas tu Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin tu. Mengaji rasa ada sini kok, ustaz-ustaz mengajar tu. Kitab yang maknanya disandarkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi itu saya rasa cukuplah untuk kita sedikit sebanyak kita tahu kedudukan
karya yang kita akan baca ini datang daripada orang yang diiktiraf seluruh dunia tentang keilmuannya. Sehingga musuh dia ada ramai musuh lah Imam Ghazali ni, sebab dia antara orang yang menolak falsafah daripada Greek Yunani itu. Apabila zaman perkembangan, tak maaf lah kalau bunyi macam syarahan universiti sikit lah, sebab bunyi akademik sikit. Sekejap je kita masuk balik ni. Jadi zaman perkembangan penulisan dan penterjemahan kitab-kitab daripada Greek dan Yunani itu disalin dalam bahasa Arab, itu ramai daripada orang-orang Islam yang terkesan dengan apa? Dengan pasapah Greek dan Yunani ni. Sehingga kan mereka pun dalam bab ketuhanan pun ambil juga. Sehingga lahir pandangan mengatakan alam ni qadim juga. Qadim macam Tuhan juga. Tapi Tuhan buat dia tapi qadim. Ada kata Tuhan tak buat. Yang tak buat sebab apa? Sedia ada. Tapi yang Tuhan buat tu lepas pada tu. Tu panjanglah ceritanya. Jadi Imam Ghazali ni, beliau ni ambil masa beberapa tahun, dia kata mengkaji kitab falsafah sehingga dia mampu menerangkan falsafah pandangan mereka dengan cara yang orang falsafah sendiri tak boleh nak terang. Makna orang ni memang cerdik ni, genius ni. Allah Ta'ala beri kepada Imam Ghazali ni ketajaman akal yang sangat tinggi. Dia boleh kaji falsafah sehingga dia boleh huraikan falsafah dengan bahasa mudah serta mendatangkan hujah-hujah bagi pihak falsafah yang akhirnya dia patuhkan sendiri. Dia boleh terang pula. Maknanya kalau dia nak jadi ahli falsafah betul, boleh saja. Lebih akan mengalahkan ulama-ulama falsafah yang terkesan, ulama Islam yang terkesan dengan falsafah ni. Tapi dia patuhkan hujah falsafah, dia kata semua ni bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Jadi tahafut falasifah, kekeliruan dan kecelaruan ahli falsafah ni. Dia buat kitab menentang kepada pemikiran-pemikiran falsafah yang sesat. Okey. Kemudian bila kita nampak bahawa Hujatul Islam ni dan cerita berkaitan kelebihan Imam Ghazali sangat banyak. Dan saya rasa kita boleh masuklah kepada kitab kita ini, Qawaidul Aqaid, yang diterjemahkan oleh guru dan ustaz saya, Dr. Engku Ibrahim Engku Azim, pensyarah Yunizar. Namanya Qawaidul Aqaid. Jadi sebelum kita baca kitab ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita sedekahkan kepada ruh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kepada para ulama yang menyampaikan ilmu kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada para awliya, dan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa wa bi kulli niyyatin salihatin syai'un lillah lahum. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada betul dah macam gini? Betul dah? Kan ada sebelah menyebelah. Kenapa hak saya lain ni? Hak tu mana tu? Tu dah. Mana saya? Dah tubik? Sekejap Hak saya bagi tu kawan ya. Tak masuk ni. Masuk dah. Boleh. Dah tubik tak? Tak tubik Tubik kejap. Lepas tu tak tubik pula.
Kat mana ni? Okey. Dah terbit. Masalah teknologi. Sekejap ni. Bismillah. Sini masuk dah ni. Di sini. Okey. Ada dah. Okey, tu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya bermanfaat pada kita semua. Sama tak? Sama. Ini perkataan Imam Ghazi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca huruf Arab dulu, lepas tu kita terjemah. Ataupun kita baca yang terjemahan dulu, lepas tu saya baca huruf asli yang bahasa Arab. Lepas tu kita akan berpandukan yang Arab tu, kita akan terjemah balik. Segala puji adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Mubdi' Al-Mu'id, yang maha mengada segala kehendaknya, pemilik arasy yang maha tinggi dan tamparan yang maha kuat, yang memperlihatkan jalan selamat dan lorong yang betul kepada hamba-hamba pilihannya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali kata, mulakan dengan Alhamdulillahil mubdi'il mu'id. Segala puji bagi Allah. Allah al-mubdi'il mu'id. Al-mubdi' yang mengadakan, memulakan penciptaan. Mubdi' tu nama Tuhan. Al-mubdi' dia terjemahkan apa ni? Ini nak salah satu daripada Asma'ullah Al-Husna. Al-mubdi' yang mengadakan dan memulakan penciptaan. Al-Mu'id, dan dia akan mengembalikan balik, mengadakan balik makhluk ini, penciptaan ini setelah dia musnah. Nampak? Jadi di sini Imam Ghazali memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana maklum dah, surah ini banyak saya tengok pengajian makmum dan pengajian-pengajian berkitab. Bila membincangkan tentang puji, kita tahu dah puji yang hakikat puji itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud hakikat puji itu milik Allah? Segala puji, segala yang puji yang kita kenali sebagai puji yang empat itu. Puji qadim kepada qadim, qadim kepada hadis, hadis kepada qadim, hadis kepada hadis. Kita puji Allah, puji kita itu pun sebenarnya hak Tuhan juga. Allah puji Allah sendiri pun memang dia melayak dengan pujian. Kita memuji Allah, memuji kita. Tuhan puji hamba-Nya. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Dia ini orang yang banyak kembali kepada Tuhannya. Hakikat pujian Allah itu kembali kepada dia juga. Allah Ta'ala puji orang-orang mukmin, puji orang-orang ikut Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an dan seumpamanya. Yang memberi kepada mereka taufik itu Allah Ta'ala juga. Kita puji sama kita pun, hebatlah, comel jangok Cik Minah orang ni, apa dah, ataupun sehat molek Cik Mak, kita puji sama-sama kita. Kita puji baiknya dia,
pemurahnya dia. Puji itu hakikatnya hak Tuhan juga. Bila kita tahu bahawa hakikat puji itu hak Allah Ta'ala, maka kita tidak akan sesombong lah. Tak sesombong. Kebaikan yang lahir daripada kita, kita tidak nampak kita yang punya, tapi Allah yang menzahirkan pada diri kita. Kekayaan kita, kebijakan kita, kecerdikan kita, kepemurahan kita, sifat baik kita, itu Allah yang memberi taufik kepada kita buat benda baik, sehingga orang nampak kebaikan kita, tak nampak hak buruk kita. Hak buruk kita banyak tau. Banyak, Tuhan lah tahu. Hak buruk kita, tapi Tuhan tutup hak buruk dengan hak baik. Jadi orang puji kita. Jadi sebenarnya puji tu kembali pada siapa? Kepada Allah jugalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tahu gitu, tak sombong lah. Tak sombong. Ni masjid ni saya buat masjid ni saya buat. Orang tak kena sekali dengan tak kena angin dengan kita, buang ustaz ni. buang orang ni. Tak kena angin kalau memang patut dan seumpamanya, tak apa. Orang ni tak sesuai dengan cita rasa kita, kita pun gini. Jadi di manakah kita meletakkan hakikat nikmat yang Tuhan bagi kepada kita? Jadi puji, bila kita tahu hakikat puji itu datang daripada Allah, maka kita pun tak rasa sombong. Oh, syukurlah Tuhan beri duit, boleh kita infak, buat surau, buat masjid. Nampak tak? Bahkan ada orang ikhlasnya dia tak mau tahu pun. Walaupun masjid surau ni separuh daripada harta hak dia. Hak dia buat. Biar orang tak tahu tak apa. Mati orang tahu. Nampak tak? Ni duk sahur ni. Ni buat apa parking sini? Ni saya parking saya. Saya duk kenal sini, minta maaf. Saya duk cakap sini ni. Kok ada, bukan sinilah. Ni negara Afrika Selatan. Jadi kok ada gitu dah. Dah buat masjid ni untuk orang kenal dan kenang awak ke buat masjid kerana Allah Ta'ala? Buat masjid, buat surau ni. Wa annal masajida lillah. Dan masjid itu lillah. Bila kita keluarkan masjid, kita wakaf bukan hak kita dah. Kita wakaf lillahi ta'ala, bukan hak kita dah. Tak usah kita fikirlah. Hak ni yang orang buat ikhlas ni, akhirat lagi dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia masih letak hak ni hak saya, hak ni hak saya. Jadi bila contohnya tepat dia orang ambil dan seumpamanya, marah lalu. Dah kita buat masjid kerana Allah ke kerana kita? Nampak? Jadi puji-pujian itu, bila kita tahu hakikat puji itu ialah milik Allah, maka kita tidak akan menuduh ataupun rasa besar diri ke atas makhluk-makhluk Allah. Al-Mubdi', Tuhan mana ni? Al-Mubdi', yang mengadakan dan memulakan kejadian. Kerana makhluk ni asal tak ada. Bagaimana kita akan sebut tadi, makhluk ni asalnya dia Adam mana tak ada. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Dua dunia ni, planet ni asal tak ada. Ahli sains memang kata kita boleh kira umur. Sebab apa kita boleh kira umur kita? Sebab apa? Sebab kita ada mula tak? Kita ada mula baru kita kira umur. Tuan Haji umur berapa? Tuan Haji umur apa? Tuan Hajah umur berapa? Cik umur berapa? Apa boleh kita tahu umur kita? Sebab ada mula. Dah kalau tak ada mula, nak kira mana umur? Tak ada start. Boleh tahu umur tak? Boleh tahu. Alam ni ada umur tak? Alam ini ada. Ahli sains kata ada umur. Ada usia alam ni. Apa maksud dia? Mungkin dulu orang tak tahu, tapi bila dikaji-kaji ahli sains dengan teknologi dan juga apa peralatan sekarang, dia boleh kata, dia boleh letak umur alam ni, dia ada umur. Bila ada umur, makna ada mula. Ada asal, nunggu hak mula tu. Barulah ada menunjukkan bahawa apa? Segala alam ni ada mula. Dah daripada ada mula tu, makna sebelum tu tidak ada. Sebelum tu Adam tak ada. Dah siapa yang mengeluarkan ada? Takkan nak buat diri sendiri. Nampak tak? Takkan nak buat diri sendiri. Dia tak ada. Ya, orang tak ada nak buat diri dia. Tak jadi gitu. Nampak? Tentu ada selain daripada dia yang mengadakan. Siapa? Tuhan. Situ pun kalau kita fikir, patutnya orang etis ni, maknanya tak, kalau fikir gitu pun takkan ada lah orang tak percaya Tuhan.
Mesti kena ada Tuhan juga untuk mengadakan alam ini. Allah yang memulakan penciptaan itu Al-Mu'id, dia yang akan mengembalikan. Alam ini satu lagi, dia akan ilal fana, ulama sebut, ke arah musnah. Kalau duk bincang kemusnahan alam kan ni. Ahli sains pun kata alam ni dia ada tempoh dia. Dia ada tempoh. Kita ni maklum dah lah, kita pun ada tempoh usia kita. Dah ni alam-alam ni ada ni. Manusia akan beranak-beranak, tapi ada kesudahan dah. Mereka kata memang ada kesudahan. Bila dikaji, memang dari segi ilmu yang ada menunjukkan alam ini akan ke arah kemusnahan, fana. Bila dia fana, Allah yang akan mengadakan balik dia. Yang ni yang orang kafir Quraisy tak terima Nabi tolak. Dia kata, "Aiza kunna turaban?" Apabila kami dah jadi tanah-tanah, adakah kami akan dikembalikan balik? Bila dah kita hancur belaka, dapat hidup balik tak? Jadi ini perlu kepada keimanan. Sebab apa? Sebab pada penglihatan dan juga panca indera kita, tak pernah kita nampak benda orang mati duduk mula. Tak. Cerita zombie adalah cerita zombie tu cerita. Hak mati hidup semula. Hak telah hancur boleh hidup balik. Tapi Allah Subhanahu wa, ini perlu pada keimanan ni. Benda yang ghaib, yang tak berlaku lagi, kena beriman. Allah Ta'ala bagi contoh mudah je. Allah yang mengadakan awal penciptaan, asal daripada tak ada kepada ada kan. Asal alam ni tak ada langsung, tiba-tiba ada. Maka dia yang telah mengadakan makhluk dan menghilang, memusnahkan balik, boleh tak nak buat mula? Boleh je. Sebagaimana awal penciptaan tu daripada tak ada langsung, diciptakan. Sekarang ni ada dah, bila musnah nak buat balik, apa payahnya? Payah apa? Tak ada payah. Lebih-lebih lagi dalam kitab-kitab disebut bahawa ada beberapa benda yang tidak akan musnah dengan tiupan sangkakala. Antaranya ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang kita, tulang sulbi tu, hujung hak paling halus. Dia panggil ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni termasuk daripada berdasarkan hadis perkara yang tidak akan hancur dengan tiupan sangkakala. Maka atas ajbuz zanab ni Tuhan akan hidupkan balik manusia. Macam benih kecil hidup balik, segar balik, jadi tumbuh balik macam kita ada sekarang di akhirat nanti. Okey. Maka Allah yang mengadakan permulaan ciptaannya, dia akan mengembalikan penciptaannya balik di akhirat nanti. Al-fa'ali lima yurid, dialah yang mengadakan segala apa yang dikehendaki. Fa'al ni makna sirah mubalaghah, dia panggil bahasa Arab. Sangat mengadakan bagi perkara yang dia nak. Jadi kalau kita tanya, Tuhan nak benda sekarang? Tuhan nak apa sekarang? Apa yang berlaku tu semua kehendak Tuhan. Apa yang berlaku tu semua kehendak Tuhan. Berlaku ada kita hadir pada malam ini di surah Hijrah, surah Al-Hijrah. Maka itu kehendak Tuhan. Ada? Apa yang berlaku itu, segala yang berlaku itu kehendak Tuhan. Cuma je bila dak berlaku lagi kita tak tahulah mana kehendak Tuhan. Kecuali setelah berlaku baru kita tahu. Esok hujan ke tak? Tak. Hujan pula banjir ke tak? Orang duk ramai cuaca kan, ramai cuaca. Ramai dia ramai aje, betul ke tak? Tuhan nak jadi hujan, lepas tu hujan tu banjir ke tak? Tak Tuhan. Tahunya bila? Tahu bila berlaku. Berlaku sungguh hujan. Maknanya Tuhan nak hujan. Jadi Allah inilah yang mengadakan bagi setiap perkara yang dia nak. Tidak ada berlaku perkara walaupun satu keluar daripada kehendak Tuhan. La yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid. Tidak berlaku dalam kerajaan dan perintahan Tuhan ini, makhluk Tuhan ini, kecuali
semua kehendak Tuhan. Ni Imam Ghazali mula ni dengan mengisyarat dah kepada sebahagian daripada perkara-perkara yang kita akan bincang dalam akidah lagi. Pertamanya tentang Allah Ta'ala yang mengadakan alam pada tak ada kepada ada, ke hari kebangkitan, tentang sifat Tuhan, sifat kudrah, sifat dia iradat. Disebut dah ni. Kalau istilah balaghah dia panggil bara'atu al-istihlal. Bara'atu istihlal ni pada mukadimah tu dia sebut dah sipi-sipi, isyarat-isyarat tentang kitab ni nak cerita pasal apa. Kitab ni nak cerita pasal akidah. Maka dia sebut kalimah-kalimah yang ada kaitan menceritakan tentang perkara-perkara keimanan. Jadi bila kita tahu fa'alul lima yurid, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, tidak kamu kehendak kecuali apa yang Tuhan kehendak. Kecuali apa yang Tuhan nak, hak Tuhan nak tu berlaku. Kita nak macam-macam. Tak, kita nak macam-macam tapi tak boleh. Menunjukkan apa? Kehendak kita tu bukan mutlak. Kehendak Tuhan tu mutlak. Kita cuba dah ni, cuba dah ngelak daripada kena langgar. Langgar kat belakang setarang. Kena langgar kat belakang setarang, lari dah. Berhati-hati bawa tu. Signal kanan kiri signal. Pegang steering dua pula macam belajar mandu. Jadi berhati dah. Tak ada ni dia orang mari langgar lah, tak apa ni. Bila kita gitu tahu bahawa segala perkara tu kehendak Tuhan, jadi tak ada keluh kesah. Kalau kena pun nak kena takdir. Lepas tu keling benda buat boleh claim, kita claim tak. Itu usaha kita, dan kita ada hak untuk dapat pampasan dan seumpamanya. Tak ada masalah. Tapi hati kita terima bahawa segala apa yang berlaku itu dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dzil arsyil majid, Tuhan empunya arash. Di sini kata Tuhan yang memiliki al-arsyil majid, arash yang agung. Dzi makna sahib. Tuhan ni memiliki arash yang agung. Arash yang agung. Jadi arash ni apa? Dia arash ni. Ada orang kata istiwa Tuhan di atas arash, istiwa Tuhan di atas arash ni apa? Arash ni ialah makhluk yang paling besar dari segi saiznya. Dia ni sebagai dipanggil saqful alam. Dia panggil apa? Atap dan naungan bagi alam. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh semuanya duduk di bawah arash. Arash ni makhluk ke tak? Tu juga ada orang keliru bila tanya arash makhluk tak? Dia tak berani jawab. Arash ni makhluk tak? Makhluk lah. Dia bukan Tuhan lah tu. Tak. Arash ni pun makhluk. Jadi bila arash makhluk, adakah Tuhan berhajat kepada arash? Tuhan tak berhajat pada arash. Okay. Arash ni ulama kata ialah dibandingkan besarnya arash banding kepada kursi. Kursi itu umpama halaqah, cicing lah, bulat cicing yang dicampurkan pada padang yang luas. Kursi itu ialah cicing, arash tu ialah padang. Besarnya arash. Kemudian kursi berbanding langit ketujuh pula. Umpama langit ketujuh tu apa? Cicing. Kursi itu padang yang luas. Langit ketujuh berbanding langit keenam. Langit ketujuh tu, langit keenam tu cicing, langit ketujuh tu padang. Jadi sampai ke langit pertama kita ni alam yang boleh dicerak dengan mata ni, sama ada dengan teleskop dan seumpamanya. Yang orang NASA cuba buat tu, itu bawah langit pertama gitu. Langit pertama ni. Jadi alam langit pertama ni banding langit kedua, langit pertama tu cicing, langit kedua tu padang luas, langit kedua banding yang ketiga cicing je, langit ketiga padang. Kira besar mana? Tak, kita sebut bapak. Bapak tu tak tahu nak kira. Besar Allah Subhanallah. Makhluk paling besar ialah arash. Dia dah bawah makhluk langit ketujuh tu di bawah arash. Arash ni apa dah arash ni? Arash ni ialah apa nama ni? Kalau kita
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arash ni kita panggil apa? Boleh nak bayang tak boleh bayang tak sebab besar. Boleh anggaplah sebagai dia tu sebagai dia panggil saqful alam. Makna penutup ataupun atap bagi penaung bagi alam ni. Ia makhluk dipegang oleh 4 malaikat. Tiang-tiangnya dipegang oleh 4 malaikat. Sekarang pada hari akhirat 8 malaikat terpaksa pegang. Kerana apa? Kerana hari tersebut hari Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keagungannya sehingga gerun sekalian makhluk bergegar arah terpaksa ditanggung oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, sebagaimana disebut dalam Quran, akan menanggung arasy pada hari akhirat nanti 8 malaikat akan pegang arasy. Bila kita faham arah ni makhluk, maka tak timbullah Tuhan tu duduk mana-mana, tak timbul dah. Sebagaimana kita akan sebut nanti dah ayat Quran tu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan subhanahu dia akan Imam Ghazali akan sentuh apa sebenarnya pemahaman ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ayat-ayat yang pada zahirnya beri makna macam Tuhan tu ada sifat makhluk, ada tepatnya, ada jihahnya. Jadi itu akan diterangkan nanti. Sekarang ni nak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang memiliki makhluk paling besar. Dah makhluk kita ni tak ada apalah kita ni. Kita ni kalau tengok dia banding naik atas bukit dah nampak dah. Naik atas bukit ni bukit marah, bukit besar. Dah nampak dah kita, dah nampak. Rumah kita pun kalau boleh nampak ujung-ujung. Apatah lagi daripada langit ataupun daripada arasy. Wal batshis syadid, Tuhan yang mempunyai. Batsh ni makna ini kalau batshu ni ialah genggaman, penguasaan. Penguasaan lah, sebab genggaman ni ada. Tapi kalau nisbah kepada kita, makhluk ni ialah genggam, penguasaan lah. Sebab bila genggam, dalam genggaman saya, kerajaan ini dalam genggaman saya, maksud lah ia ambil kerajaan tok dalam tangan? Ada, tak faham gitu dah. Dalam kuasa saja. Bahasa kita pun kita boleh faham dah. Wal batshish syadid, dalam penguasaan dan dalam penguasaan yang Allah Taala yang maha kuat. Jadi apabila makhluk paling besar tu Allah yang istawa, menguasai dan semua dalam genggamannya, maka kita ni semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hadi safwatal abidi ilal manhajir rasyidi, yang memberi hidayah, Al-hadi. Tu nama Tuhan juga tu, Al-hadi, Tuhan yang memberi hidayah. Dia beri hidayah kepada siapa? Safwatal abidi, hamba-hamba pilihannya. Safwah ni makna pilihan, abid ni hamba-hamba. Hamba-hamba dia lah, makhluk-makhluknya. Siapa yang beri hidayah? Allah. Tuhan beri hidayah pada siapa? Kepada orang yang dia pilih. Sebab itu ada orang tak beriman. Sebab orang tu Tuhan tak nak dia mendapat hidayah. Hidayah sini dengan maksud apa? Hidayah dengan makna taufik. Taufik. Hidayah di sini dengan makna taufik. Ada pemain badminton tak? Nama apa? Taufik Hidayat. Dia ada beza tu. Taufik Hidayat ada segi makna. Hidayat ni makna tunjuk jalan, kita beri hidayat. Taufik ni makna Allah memberi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Itu taufik. Jadi hidayat, ada kadang-kadang hidayat dengan maksud apa? Hidayat dengan maksud menunjuk jalan. Jadi Allah kadang-kadang dia buka tunjuk jalan kepada hamba. Kita pun kadang memberi hidayat pada kawan kita. Tak, kita tunjuk jalan. Mari sejik ni orang kuliah ni. Tak, cukup-cukuplah tengok warta berita. Tak, tengok lepas ni boleh. Jadi mari sejik ni cukup-cukuplah tengok cerita ramai pukul 8. Jadi kita beri hidayat dengan maksud kita tunjuk jalan. Tapi dia mari tak? Kalau dia mari, Allah beri taufik. Tuhan beri kekuatan untuk buat kebaikan. Itu makna taufik. Tunjuk jalan kita boleh tunjuk. Allah pun menunjuk jalan. Tapi hak beri kekuatan
itu kerja Tuhan semata-mata. Kerja Tuhan semata-mata. Kena azan dulu ke mana? Ke tak? Terus je. Kemudian bila Allah yang memberi, jadi hidayah di sini dengan maksud apa? Maksud taufik. Allah memberi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Taufik, maksud taufik. Siapa yang Tuhan beri taufik ni? Semua orang tak. Safwah, pilihan daripada hamba-Nya. Kita baca dalam Quran, dalam awal surah Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu, zalikal kitab, Al-Quran itu la raiba fihi, tak ada keraguan. Dia beri hidayah kepada lil muttaqin. Al-Quran ini hidayah kepada orang muttaqin. Tuhan tak kata hidayah pada semua. Sebab apa? Kerana orang yang tak muttaqin tak akan dapat hidayah. Dia baca Quran, ada benda situla tak degih dia. Kalau dia baca Quran, ada setengah tak baca pun Quran. Jadi Quran dia beri hidayah kepada orang bertakwa. Orang yang bertakwa bila baca Quran akan tambah keimanan. Kafir Quraisy bila dengar Nabi baca Quran lagi tambah kekufuran. Sebab itu hidayah kepada orang yang dipilih. Jadi kita kena bersyukurlah Allah Ta'ala pilih kita, dan kita kena minta sama Allah beri dan tambahkan hidayah. Sebab itu dalam Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami. Hidayah dah, kita hidayah dah ni. Siratal mustaqim itu makna agama Islam kan. Jadi dah kita dah agama Islam ni, kita dah Islam dah. Minta Allah Ta'ala berikan hidayah dan kekalkan kita dalam jalan yang lurus. Al-hadi safwatal abidi ilal manhajir rasyidi, kepada manhaj ar-rasyid. Manhaj ni makna jalan, tariq. Ar-rasyid yang mendapat petunjuk. Jalan yang mendapat petunjuk. Jalan ni banyak. Jalan ni banyak. Tapi jalan biarlah jalan yang betul. Ada orang temu jalan tapi jalan salah. Temu jalan salah, tak boleh gitu. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada jalan selamat. Dia terjemah jalan selamat. Apalah, jalan yang mendapat petunjuk, mendapat yang terselamat. Wa maslakis sadid. Maslak pun makna jalan juga. Perjalanan dan laluan as-sadid. Sadid ni lurus. Jadi agama yang betul, i'tikad yang betul diutamakan umpama macam jalan lurus. Kalau kita nak pergi satu point, satu A kepada B, jalan mana yang paling dekat dan paling cepat? Jalan lurus lah. Betul tak? Kalau kona jauh. Kona jauh. Kalau nak pergi daripada titik A ke titik B, jalan paling dekat, jalan lurus. Apa? Jadi dari segi matematik pun kena dah tu. Jalan lurus dah. Itu jalan paling cepat dan paling betul. Kalau orang lain kona tu, takut jatuh lokang masuk gaung, tak apa kita. Jadi minta kepada jalan yang lurus. Al-mun'imi alaihim ba'da syahadati tauhidi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti situ. Ada soalan? Ada ke? Ada nak tanya? Di situ. Minggu depan. Kalau soalan live pun boleh juga. Live bukan soalan langsung sini lah. Tak ada jadi kita berhenti situlah untuk malam ini. Nabi kanan kita kiri. Macam sebut dia. Mana paling dekat? Jalan lurus. Tu kata isu-isu gitu yang jadi masyarakat pening tau. Masyarakat pening. Jadi saya nak komen pun tahu isu tu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni kita sebenarnya tak perlu disibukkan dengan isu-isu yang kita polemik sebegitu, yang viral, yang mana masing-masing akan ambil peluang untuk
hentam satu golongan lain untuk backing dan untuk pertahankan. Makna dari segi perkataan tu lah, zahir perkataan tu bagi saya lah, saya rasa kalau tuang dia dengar balik, mungkin dia tarik balik, gitu je lah dari segi zahir. Tapi bila kita dengar percakapan itu secara penuh, kita faham maksudnya apa, maksudnya benar, nak kata apa. Pemahaman yang kita faham sendiri daripada Quran dan hadis kemungkinan salah, padahal kita ikut Quran hadis dah. Pandangan kita sendiri tu dengan pandangan ulama, pandangan kita sendiri dengan pandangan ulama. Jadi mana hak kita nak ikut? Pandangan kita kepada Quran hadis ke pandangan ulama kepada Quran hadis? Tentulah dari segi logiknya pandangan ulama terhadap Quran hadis tu betul. Kecuali kita ulama juga. Kita pun ulama macam Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Malik, barulah makna baru temugu. Tak, nak kata tak boleh ikut lah. Saya ada pandangan saya sendiri daripada Quran hadis. Baru boleh munasabah. Tapi kalau kita yang mata dene, tak. Kalau kita pun baca Quran pun dak apa kena tegur sama. Apa dak kena tegur sama. Maksilah tawilah qasirah tukar. Jadi maknanya itu kata orang kena ukur baju di badan sendiri ya. Kalau dari segi maksud kita faham daripada ceramah lekatnya gitu nak khabar, tapi bila perkataan tu luar konteks, maknanya jadi lain dan ada sedikit kita kata penggunaan bahasa yang kurang sesuai dan tidak sesuai lah pada hak diri Rasulullah SAW. Gitu je lah. Jadi pendek katanya, dosa cara lah begini. Bukan dosa cara belakang. Ada soalan tu boleh lah tanya. Bukan mana tak tanya. Tapi apa yang sewajarnya kita kalau kata gitu sebenarnya tak boleh kita nak kata. Kalau secara zahir, secara tu dengan makna tu kita faham makna tu betul. Tapi janganlah kata gitu. Nampak tak? Nak ikut mana? Kita ikut ulama yang ikut Nabi. Kita ikut ulama yang ikut Nabi. Dah kiri kanan lah, itu contoh aja aku. Contoh sajalah. Jadi nak pergi kiri, nak pergi kanan. Mana jalan paling dekat? Jalan lurus. Jalan lurus dekat. Jalan lurus. Jadi kalau kiri kanan pusing. Ala kulli hal, kadang isu-isu ni diperbesar-besarkan lah. Diperbesar-besarkan. Boleh tak? Itulah. Lagi ada soalan? Tak ada Tak ada, sekadar tu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.